Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Apa khabar semua ya? Baik, kita bertemu lagi dalam siri kali ini ya. Kali ini Pak Su nak membincangkan tentang satu model ya, model motivasi ya. Mungkin dengan model motivasi ini nanti kita dapat faham secara konseptual ya, secara teoretikal ya. Apa sebenarnya yang berlaku ya? Apakah proses yang berlaku dalam kita menjalankan sesuatu aktiviti yang kita boleh kaitkan dengan motivasi tadi ya. Jadi di mana duduk motivasi, apakah fungsi motivasi, apakah pengaruh motivasi dan bagaimana dia mempengaruhi tingkah laku kita dan mempengaruhi kita punya prestasi, kita akan dapat memahami bila kita melihat model motivasi yang kita akan bincangkan tadi ya. Jadi kita cuba lihat ya, apakah yang dimaksudkan sebagai model motivasi ya. Baik, kalau kita lihat dalam model ini ya, kita dapati ya, semua perkara yang kita lakukan ya, apa sahaja, sama ada perkara tu bersifat keduniaan ataupun bersifat keakhiratan ya, kerohanian ya, bersifat perseorangan ataupun bersifat kumpulan ya, di tempat kerja atau di tempat belajar, di kebun ataupun di kedai-kedai ya, ataupun di padang ya, apa saja yang kita lakukan ya, dia bermula dengan matlamat. Dia bermula dengan matlamat. Dia memerlukan satu ataupun dia memerlukan satu keperluan. Ada keperluan baru kita nak buat benda tu ya. Kalau anda tidak ada keperluan nak pergi ke kedai, ya, lepas tu nak ke mana ni? Masa macam nak ke kedai, nak beli apa? Tak ada apa nak beli. Kalau tak ada apa-apa, baik duduk rumah aje. Kan? So, bila ada keperluan baru kita ada desakan. Ada dorongan kita nak buat sesuatu ya. Jadi keperluan-keperluan hidup kita tu ada yang bersifat keperluan fisiologi, berkaitan dengan keperluan badan kita. Ada keperluan-keperluan yang berkaitan dengan keperluan psikologi. Ya, psikologi macam kita nak kasih sayang ya, nak penghormatan ya, nak persahabatan. Itu keperluan psikologi ya. Nak rasa tenang ya. Dan juga ada keperluan-keperluan berkaitan dengan keperluan potensi diri. Ya, kita nak meningkatkan ya, kebolehan kita ya, pencapaian kita ya, bakat kita dan sebagainya. Itu berkaitan dengan potensi. So apabila wujud keperluan-keperluan ini ataupun matlamat-matlamat itu ya, maka kita pun merasa perlu ada satu desakan. Perlu ada satu force ya, yang nak gerakkan kita, yang nak cetuskan kita, nak gerakkan kita ya, nak arahkan kita, nak kekalkan kita. Kena ada satu force. Force ini atau daya ini yang kita katakan motivasi ya. Jadi kalau kita tengok dalam model ni ya, desakan ataupun motivasi ini akan berlaku ya, akan kita lakukan apabila ada keperluan. Ya, apabila ada matlamat yang kita nak capai. Jadi kalau keperluan atau matlamat itu besar, maka dia memerlukan daya yang besar. Macam Pak Su pernah sebut dulu kalau kita memandu kereta kan ya. Kalau kita nak jalan perlahan, steady je nak bawa 80, kita tekan minyak biasa je lah, 80 je lah kan. Tapi kalau ada keperluan, ini sejam lagi tak sampai ni nak pergi Ipoh ni kan. Pukul 11 kena ada kat Ipoh ni dah 10.30. Kita kena tekan minyak. Ya. So apabila ada keperluan nak cepat sampai, kita kena tekan minyak supaya kita tingkatkan kita punya kelajuan. Jadi dari 80 kepada 100. Itu memerlukan daya, memerlukan desakan, ya, memerlukan power kan ya. Jadi desakan ataupun tahap motivasi ini boleh berperingkat. Sama ada di peringkat rendah, sederhana ataupun tinggi. Bergantung kepada keperluan yang kita nak penuhi ataupun matlamat yang kita nak capai tadi ya. Dan apabila kita dah tentukan ya, ini keperluan saya ya. Kalau kita sebagai pelajar kita kata keperluan saya ambil exam ni saya nak 3.5 CGPA, saya nak 10A plus ataupun saya nak 5A 4B, B plus. Tak kisahlah, ini semua berbeza-beza antara individu dengan individu. Kalau kita bekerja pula ya, tahun ni saya nak memberi sumbangan lebih bermakna kepada jabatan saya nak buat inovasi kan, kita nak buat inovasi, kita nak buat pembaharuan ya. Dan tahun ni saya nak terbitkan 2 buah buku macamnya. Saya nak buat tulis artikel dan sebagainya. Itu kita punya keperluan tak samalah ya. Kalau kita berniaga ada keperluan perniagaan kita. Kalau kita berkebun pun adalah keperluan matlamat kebun kita kan. Nak tanam apa, nak banyak mana hasil nak kita nak pada tahun ni. So jadi
Tahap yang kedua tadi, desakan ataupun anxiety akan mempengaruhi kita punya tingkah laku, tindakan-tindakan kita. Ya. Kalau kita berada di tahap motivasi yang tinggi, kita akan dapat beza. Tindakan kita macam mana? Mungkin lebih tekun lagi, lebih bersungguh-sungguh, lebih committed, ya. Lebih agresif lagi. Tapi kalau katakan kita gunakan tahap motivasi yang sederhana ataupun rendah, kenapa lama tak pergi kebun Pak Su? Biasa nampak tiap-tiap minggu pergi ni, dah sebulan tak pergi kebun. Jadi motivasi berkebun dah berada di tahap rendah. Sebab tu dah sebulan tak pergi kebun, ya. Okey. Jadi ini mempengaruhi kita punya intensity, ya. Kita punya tingkah laku, tindakan kita. Kenapa tak pergi library? Dulu bukan main lagi, ya. Tiap-tiap hari pergi library, 2-3 jam duduk dekat library nak study, kan, ya. Sekarang seminggu sekali je. Kenapa dia berubah? Kerana kita punya tahap motivasi berubah. Itulah pentingnya motivasi, ya, yang boleh mempengaruhi kita punya tahap tindakan ataupun tingkah laku kita, ya. Dan apabila kita sudah ambil tindakan, sesuatu perkara, sama kita belajar, kita bekerja, kita beribadat, ya, kita berniaga, kita bersukan dan sebagainya, maka adalah prestasi dia, adalah hasil dia, kan. Itu yang keempat, ya. Kita dapat hasil. Hasil itu kita panggil prestasi lah. Kerana ada ukuran dia, ya. Sama ada prestasi belajar ke, ya, prestasi kerja, ya, prestasi aktiviti yang kita lakukan, prestasi dalam perhubungan, prestasi dalam ibadat yang kita lakukan. Ini semua mempengaruhi, ya. Akan dapat kita ukur, ya. Kita sendiri dapat ukur. Kita tak payah minta orang lain ukur, kita boleh ukur sendiri, kita boleh tahu. Ya. Tapi kalau kita ambil exam, keputusan peperiksaan itu akan menentukan prestasi kita. Kalau kita bekerja, di hujung tahun, bos akan bagi penilaian kepada kita, kan. Ni dapat markah berapa? Dapat 95. Sangat cemerlang. Dapat anugerah khidmat cemerlang. Jadi, kalau katakan prestasi itu, ya, kita dah capai satu-satu prestasi, kita tengok macam mana. Kita puas tak puas? Kita sendiri dapat rasa, tak boleh ni Pak Su. Ya, saya target sebenarnya 10A ni Pak Su, tapi dapat 5A, dapat 2B+, ada 3B-. Tak boleh jadi ni, kenapa ada minus-minus ni, ya? Jadi kita tak puas hati. So apabila kita tak puas hati, kita naik ke atas, ya, kita ubah kita punya matlamat. Kita ubah kita punya keperluan, ya. Supaya kita dapat tingkatkan lagi motivasi kita. Dulu kita mungkin pakai tahap tahap 7 dan 8. Sekarang kita nak 9 10, 9 10, 9 10. Ya. Jadi kita boleh buat perubahan. Tapi kalau katakan kita kata tak apalah Pak Su, cukuplah lulus pun kira dah okeylah Pak Su, ya. Kita rasa puas hati, kan, ya. So bila kita rasa puas hati, kita akan kekalkan kita punya tahap motivasi. Mungkin kita punya motivasi di tahap sederhana tadi. So kita kekalkanlah sederhana. Ya, sebab kita rasa puas hati. Jadi model ini akan membantu kita, ya, untuk kita menyemak balik apakah prestasi kita dan apa kita patut buat, ya. Sama ada kita nak ubah kita punya tahap keperluan ataupun matlamat kita supaya kita dapat mengubah kita punya tahap motivasi, dan juga tindakan-tindakan kita untuk kita menghasilkan satu lagi prestasi yang mungkin jauh lebih baik dalam belajar, dalam kerja, dalam beraktiviti, dalam perhubungan, dalam ibadat dan sebagainya, ya. Okey. Jadi kalau kita memahami, ya, model ini dengan baik, ya, kita insya-Allah, ya, dapat membantu kita dan juga mungkin membantu rakan-rakan kita, ya. Kita ada kawan, kan, ya? Kita ada adik, ya. Kita ada rakan sekelas, kita ada rakan sekerja, ya. Kalau kita beribadat, pergi masjid, bersurau, kita ada rakan, ya. Ada klik-klik ni lah, kan, ya. Ya. Kita bolehlah bantu, kan, ya, kawan-kawan kita, ya. Supaya kita dapat sama-sama, ya, menjadi orang yang hebat, ya. Menjadi orang yang cemerlang, menjadi orang yang super, ya. Kalau dalam keluarga kita semua main super-super je, kan. Dalam tempat kerja semua super-super, dekat sekolah pun main super-super semua. Memang kita super lah kita punya keputusan tu, kan. Memang hebat dah kita, ya. Okey. Baik. Kita cuba tengok sepintas lalu, ya, apa yang kita masukkan sebagai unsur-unsur ni, ya. Unsur-unsur motivasi. Biasalah, ya, kalau kita bincang pasal motivasi ni, kita akan jumpa istilah seperti matlamat, ya, kesungguhan. Kalau orang cakap matlamat tu, dia berkaitan dengan motivasi. Kalau orang cakap pasal kesungguhan, itu berkaitan dengan motivasi. Kalau orang cakap cabaran, kita mesti berani menghadapi cabaran abad ini. Itu cakap pasal motivasi. Komitmen, kita kena tingkatkan komitmen kita. Bos cakap macam tu, kan, ya, untuk memastikan jabatan kita menjadi jabatan yang cemerlang tahun ini. Prestasi, ya, productivity, ya,
ganjaran. Mana boleh, takkan tak ada apa-apa ni. Takkan tak ada hadiah, takkan tak ada pengiktirafan, takkan tak ada ganjaran tertentu, bagilah sikit. Ganjaran tu berkaitan dengan dorongan. Dorongan tu memanglah kita faham. So ini di antara beberapa istilah-istilah yang biasa digunakan, kerap digunakan apabila kita membicarakan tentang motivasi. Jadi tuan-tuan dan puan saudara yang saya hormati, tadi kita dah bincangkan dua perkara. Satu berkaitan dengan model motivasi, yang kedua tentang istilah-istilah ataupun kalimah-kalimah yang kita biasa jumpa yang berkaitan. Jadi kalau kita ada kawan-kawan yang mengeluh, bercakap pasal matlamat, pasal produktiviti, pasal komitmen, pasal cabaran kan, pasal ganjaran, itu dia makna refer kepada motivasi, dan kita bolehlah bantu mereka menggunakan model tadi. Menggunakan model tadi untuk membantu mereka meningkatkan prestasi mereka, kemajuan diri mereka. Kalau mereka menjadi orang yang berjaya, kita pun tumpang bahagia. Kalau kita berjaya, kawan kita pun tumpang bahagia juga, kan? Apalagi ibu bapa kita, ahli keluarga kita, dan sebagainya. Sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Salam motivasi.